السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dan baru orang kata lepas serik hujan. Lebat juga sini ya. Mana? Lepas serik. Baru lepas serik. Serik mana reda hujan. Dan kita kena bersyukur tentang rahmat Allah SWT. Hujan ni rahmat. Dan di sana banyak sunnah Nabi SAW. Bagaimana nak menyambut hujan. Nabi rasa hujan datang tu, Nabi rasa dengan tangan dulu. Sebagai orang Arab kan, dia jarang dapat hujan. Kalau hujan turun tu keluar rumah itu, tuan-tuan. Kita dah orang kata terbiasa dengan itu, kita tak rasa sangat. Ala kulli hal, tuan-tuan rahmati Allah, boleh jadi juga hujan ataupun cuaca ini kita lihat sebagai musibah, sebagai satu malapetaka, kemalangan. Dan itu pun berlaku di tempat-tempat lain, ada yang banjir, ada yang apa. Dan pada hari ini di luar negara, di Turki, di Syria, berlaku yang kita tahu zilzal, gempa bumi. Saya teringat di sana ada satu hadis Tirmizi atau Abu Daud, tak teringat. Apabila kita melihat ada musibah yang menimpa saudara kita, sudah tentulah kita simpati. Mula simpati dan kita cari ruang untuk tolong, doa dan hantar bantuan sebagainya. Cuma ada satu, kalau berdasarkan hadis itu, satu perkara yang mungkin kebanyakan saya pun berperasan kita terlepas pandang, iaitu apabila berlakunya musibah yang menimpa saudara kita, kita lihat, tuan-tuan, di sana ada hadis Nabi ajar, alhamdulillahillazi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Itu lafaz dia, iaitu apabila kita melihat saudara kita ditimpa suatu musibah, kita pun sebut. Bukan dalam erti kata yang kita sebut ini dengan maksud saya ceritakan nanti, dalam erti kata kita suka dia jadi macam tu, tak. Tapi dia musibah dia, kita simpati. Dari sudut yang lain, sebelah hati kita mengingatkan nikmat Allah Ta'ala yang Allah kekalkan kepada kita. Sebab itu Nabi sebut tadi, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, alladhi afani, yang mengafiatkanku, yang memeliharaku daripada apa yang berlaku, apa yang menimpa kamu, untuk saudara kita. Jadi ruhnya di situ, iaitu berlakunya musibah dan kita rasa ni, perasaan simpati tu ya, tapi kita jangan lupa perasaan syukur tu ada. Syukur Allah tak kena sebagaimana kena kepada saudara kita, macam di Turki. Dan jadi kita ingat dan rahmat Allah. Dan ikutlah perkembangan di Turki, dan ingat doa tadi, sebagai dengan kita bersyukur, Allah kekalkan. Jangan duk kata Malaysia di luar lingkaran api Pasifik tak berlaku kan. Tak tahu tuan-tuan, boleh bergerak ni kan, tiba berlaku. Dan kita dengan kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala tadi, mudah-mudahan Allah kekalkan keadaan kita ini. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu taala, itu sekadar selingan awal. Seterusnya kita menyambung pengajian kita menggunakan buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masuk muka surat 59. Betul Ji? Siapa yang tanda? Muka surat 59, babak baru. Pada pertemuan yang lepas, 27 bulan 1, di bawah tajuk, panjang cerita dia, isteri Nabi yang lain tidak puas hati dengan Sayyidatina Aisyah. Lalu kita tahu ada rupanya dalam kalangan Ummul Mukminin itu ada camp. Ada dua camp, yang ngam dengan Sayyidatina Aisyah dengan tidak ngam dengan Sayyidatina Aisyah. Kemuncak babak itu berlaku orang kata pertengkaran ataupun lawan mulut antara dua watak utama dalam kalangan isteri Nabi, iaitu Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidatina Zainab. Semua ibu kita, kita hormat, kita sayang, kita sanjung tuan-tuan. Mereka isteri Nabi di dunia dan isteri Nabi di syurga nanti. Itu keadaan dia. Ini sebagai orang kata ulangan. Dan hari ini
babak baru, sebab itu kita letak tajuknya Sayyidatina Aisyah dan Zainab bertekak lagi. Mana ada peristiwa lain lagi yang dengan orang kata dramanya yang lebih kurang. Dua orang ini tuan rahmati Allah. Sekali lagi saya ingatkan, kita membaca hadis ini untuk kita tahu tentang Nabi, realiti rumah tangga Nabi, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk kita memandang rendah pada mana-mana seorang pun tuan rahmati Allah. Baik. An Anas qala kana lin-nabi sallallahu alaihi wasallam 9 niswah فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9 فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. Tuan-tuan, saya terbaca terjemahan terus di muka surat 60. Hadis ini yang diceritakan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik. Kita kenal siapa Anas ini, dia khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi memiliki 9 orang isteri. Ini kemuncak, kita sebut dalam satu masa paling ramai Nabi memiliki 9 orang isteri. Sepakat ulama, Nabi Ummul Mukminin, isteri Nabi ni ada 11 orang. Yang ni yang sepakat. Habis mana lagi 2 orang ni? Anas kata ada 9, 2 orang lagi mana? Seorang dah pergi lama kan, Ummuna Sayyidatina Khadijah. Dan yang kedua ialah Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah, isteri Nabi yang paling singkat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa bulan sahaja. Ada kata, ada riwayat sebut 3 bulan, ada yang kata 6 bulan. Ada juga kata 9 bulan, tak silap saya. Zainab binti Khuzaimah itu, dan Zainab binti Khuzaimah lepas pada dia meninggal, adik dia pula nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita terlepas kadang kita siapa kan? Nabi nikah dengan adik dia pula. Baik tuan-tuan rahmatullah. Siapa? Tuan-tuan cari nanti. Baik. Kata Anas, Nabi memiliki 9 orang isteri. Setelah membahagikan giliran hari kepada mereka, baginda tidak kembali kepada isteri hari yang pertama kecuali selepas hari ke-9. Ini terjemahan bahasa Arab tadi. Tuan-tuan boleh nampaklah, kita dah ulang sebut selama ni pun Nabi bergilir hari, malam dengan siapa, esok malam siapa. Contoh tadi, orang pertama kata Sayyidatina Aisyah, dia kena malam yang pertama dalam pusingan tu, dia nak jumpa balik dengan Nabi lepas habis lepas hari ke-9. Kecuali kita sebut dah tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah dalam 9 pusingan itu dia dapat 2 kali. Dia dapat 2 kali. Bukan Nabi bagi lebih kat dia, tapi rezeki dia. Apabila madu dia, kakak madu dia, tu bahasa hari ini, Ummuna Saudah hadiahkan kepada Nabi, hadiahkan kepada dia. Patutnya malam tu mungkin malam ke-3 ke malam ke-berapa, Nabi tidur di rumah dia, Saudah. Tapi Saudah kata tak apalah, dia nak ambil hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak khidmat Nabi, sekadar jumpa begini pun tak apa, tak tidur dengan saya pun tak apa, malam saya bagi pada Sayyidatina Aisyah. Dapat 2 malam Sayyidatina Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu keadaan dia. Dan menariknya tuan-tuan, yang mungkin kita baru tahu, kebiasaannya juga kesemua isteri Nabi akan berkumpul setiap malam di rumah isteri yang Nabi akan bermalam dengannya. Itu cara Nabi SAW buat. Nak urus bukan senang poligami ni. Bukan nak cerita tapi panjanglah. Bukan senang macam saya ni. Biasa tak? Tapi kita dengar orang-orang yang biasa lah. Dan ni antara Nabi buat. Nabi kumpul, Nabi bertemu tiap-tiap malam dengan keseluruhan, kesemua sebelum pada masing-masing balik, dan Nabi duduk di rumah isteri Nabi yang Nabi akan bermalam lah. Begitu. Itu kebiasaannya. Baik. Suatu hari, fakana fi baiti Aisyah faja'at. Suatu hari baginda di rumah Sayyidatina Aisyah. Ni nak berlaku cerita ni. Datanglah Sayyidatina Zainab. Zainab di sini Zainab binti Jahshin. Bukan yang kita sebut meninggal tadi. Zainab binti Jahshin, isteri Nabi yang paling rapat hubungan dengan Nabi. Dia sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu pada hayat itu, Sayyidatina Aisyah sendiri dia tak rasa dia paling dicintai oleh Nabi. Dia tak rasa lagi. Dia duduk nampak Zainab. Sebab itu membayangkan rapatnya hubungan Zainab dengan Nabi itu dan sanjungan orang tu. Tuan-tuan rahmati Allah. Baik.
Kemudian datanglah Sayyidatina Zainab. Kemudian baginda menghulurkan tangan kepadanya. Lalu Aisyah berkata, itu Zainab. Lantas Nabi menarik semula tangan. Kemudian mereka berdua saling berperang mulut. Itu terjemahan saya. Mereka berdua saling berperang mulut padahal iqamat telah dikumandangkan. Terjemahan asalnya dalam hadis itu disebut fataqawalata hatta istakhabata wa uqimatis salah. Kita mungkin tak faham apa masalah dia. Kita baca dia, tuan-tuan. Sayyidina Zainab datang rumah Sayyidina Aisyah. Sebab malam tu malam Nabi di rumah Sayyidina Aisyah. Ini antara dua waktu salat. Datang dan Nabi nak sentuh tangan, nak sentuh tangan Zainab. Aisyah tak bagi, Aisyah bunyi so. Itu Zainab. Hadis ni boleh baca syarah. Saya baca syarah Muslim. Imam Nawawi dia cuba memahamkan, kelakar juga, tuan-tuan. Kefahaman tu jauh zaman tu. Lalu macam mana ulama nak faham ni? Dan ada beberapa andaian. Saya letakkan di bahagian catatan itu. Kita teruskan dulu, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan nampaklah drama dia dulu bagaimana. Zainab datang rumah Aisyah, rumah Sayyidina Aisyah, dan tuan-tuan tahu sebelum pada ni lagi bahawa Zainab dengan Aisyah dia tak berapa nak ni, tuan-tuan, ya. Dan begitu. Nabi pun tarik semula tangan dia. Kemudian mereka saling berperang mulut sebab keadaan itu. Walhal iqmat telah dikumandangkan. Kebetulan famarra Abu Bakr ala dhalika fasami'a aswatahuma. Kebetulan Sayyidina Abu Bakar lalu dan mendengar suara mereka berdua. Beliau pun berkata, ukhruj ya Rasulullah ila salah wahthu fi afwahihinna turab. Rasulullah, jomlah kita keluar salat. Sumbat saja mulut mereka dengan tanah. Ini bahasa Sayyidina Abu Bakar nampak. Nabi pun keluar. Lalu Sayyidina Aisyah berkata, faqalat Aisyah, al-an yaqdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu fayaji'u Abu Bakr fayaf'alu bi wa yaf'al. Aisyah pun kata, sudahlah, nanti lepas Nabi selesai solat, mesti ayah dia, Abu Bakar, mesti datang, mesti dia marah saya. Mestilah dia, mesti macam tu. Mestilah dia datang punya. Benar Anas kata, usai Nabi solat, Abu Bakar pun datang berjumpa Nabi, berjumpa Aisyah. Keras sekali beliau memarahinya. Antaranya beliau berkata, beginikah perbuatan kamu? Hadis riwayat Muslim. Hadis ini Imam Muslim letak dalam kitab penyusuan dalam bab memberikan hari giliran kepada isteri yang lain. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sepintas lalu itulah drama dia. Dan tuan-tuan, pertama kita dapat gambaran bahawa kalau kita dah baca hadis-hadis sebelum ni dan hadis yang sekarang ni, tuan-tuan bayangkan peringkat awal para sahabat Nabi menyampaikan hadis cerita tentang Nabi tu, dia tidak fokus kepada ilmu-ilmu tu, aku fokus pada hukum-hukum tertentu lagi. Tak. Dia cerita pengalaman, kejadian yang pernah berlaku. Anas cerita, Nabi dulu pernah berlaku begini ni. Sekadar itu, tuan-tuan. Hadis ni ada yang lain. Cuma, Masya Allah, ulama kita, dia pegang maklumat itu, lalu mereka nak bina agama, kemudian bukan nak bina agama daripada kosong, tak, bagaimana mereka nak disiplin, nak susun agama ni. Hadis-hadis inilah yang mereka, orang kata, saring untuk keluarkan hukum. Sebab itu Imam Muslim tadi, hadis ni cerita bukan nak cerita tentang hari pergiliran tu, tapi Imam Muslim ambil dari sorotan daripada hadis ni nak cerita ada hukum tentang memberi hari giliran kepada isteri yang lain. Macam mana Imam Muslim tengok tu, itu sudut pandang dia lain. Dan hadis ni akan berulang di tempat-tempat yang lain dari sorotan yang lain. Itu asal dia. Kenapa saya sebut ini, tuan-tuan rahmati Allah? Supaya sebagaimana saya dulu, kita ingat hadis Nabi ni cerita hukum semata-mata. Mengaji hadis ni sebenarnya kita mengaji fiqh hukum. Rupanya kemudian tidak. Asalnya bukan begitu. Sudut yang lain kita akan tengok ke, orang kata, disiplinnya para ulama. Apabila mereka membina, mengeluarkan hukum, dia ada sandaran dia. Hadis ni
Bahkan boleh jadi satu hadis yang sama, peristiwa sama, tapi sudut pandang pelbagai. Ini saya cerita secara orang kata umum begitu tuan-tuan. Baik. Itu asal. Ada pelajar baru. Nak kahwin awal lah. Baik. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cuba baca untuk kali yang kedua dengan kita saring sedikit sebanyak hukum kalau ada panduan yang kita boleh ambil, tuan-tuan rahmati Allah. Baik. Pertama Anas cerita tadi keadaannya kita tahu Nabi ada 9 orang sebagainya. Baik, bahagian yang berikut kita mungkin nak huraikan ialah apa masalahnya. Zainab Ummuna Sayyidatina Aisyah datang ke rumah Zainab datang ke rumah Sayyidatina Aisyah, baginda hulurkan tangan kepadanya ni. Nabi nak sambut tangan Zainab tapi Sayyidatina Aisyah tak bagi, ibarat begitulah. Itu Zainab. Kemudian Nabi tarik tangan, tak jadi, tuan-tuan. Apa isu dia? Panjanglah nak sebut. Imam Nawawi cerita macam-macam, tuan-tuan. Dia kata malam antara sebutlah nak kata ini usaha ulama untuk nak memahami. Imam Nawawi kata sebenarnya malam tu gelap. Ini peristiwa berlaku malam antara Maghrib dan Isyak dalam riwayat yang lain. Gelap. Nabi tak tahu tangan siapa yang Nabi sambut nak hulur tu. Jadi Sayyidatina Aisyah beritahu, itu tangan Zainab. Nabi pun tak jadi angkat. Saya agak sukar terima kemungkinan itu. Sebab dia ceritalah, memang sebut dalam syarah Muslim, gelap, lampu apa begini-gini. Semuanya ulama buat ni untuk nak kita jangan ada sangka buruk. Jangan ada sangka yang tak patut kepada Nabi dan Ummul Mukminin, tuan-tuan. Saya pula, wallahu alam, saya melihat dan sebagai kemungkinan yang lain, hal ini biasalah. Memang Nabi, wallahu alam, Nabi tahu itu Zainab baru sampai, nak sambutlah Zainab tu, cuma tak tahulah pula Sayyidatina Aisyah sensitif masa tu. Lalu apabila dia kata itu Zainab, jadi Nabi tahu Aisyah tak suka. Dan peristiwa itu pula berlaku di rumah beliau. Dan atas dasar Nabi hormat, kalau kira isteri aku bolehlah, tak kisahlah kat mana pun. Tapi atas dasar hormat kepada tuan rumah Sayyidatina Aisyah, Nabi tak jadi. Nabi tarik tangan dia semula. Itu alasan dia. Saya nampak dan tidak ada masalah pun. Tapi lepas pada itu berlaku fataqawalata. Dua orang ni pun duduk bertekak. Dan kita tahu dua orang ni pun duduk bertekak sampailah masuk waktu dah iqamat. Tuan-tuan rahmati Allah. Sudut yang lain kita tengok, apabila kita baca hadis umpama ini, kita akan rasa begitu normalnya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam macam kita juga. Bukan nak kata rendahkan Nabi, itu tidak sekali-kali kita sebut, tapi menjadi penguat untuk kita sebenarnya boleh tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok daripada hadis ini, bukan kita duk bayang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni soal ibadah apa semua, duk masjid dia banyak, tak. Antara waktu solat Nabi balik rumah, tuan. Sekarang kita tak mungkin terlepas pandang. Ini memang rumah Nabi dekat lah. Mungkin di masjid tidak ada pengisian, Nabi tak buat kuliah ke malam itu. Jadi malam Nabi balik ke rumah isteri, rumah Sayyidatina Aisyah, berkumpul dengan isteri yang lain. Sampailah azan, sampailah qomat, baru Nabi keluar. Itu tidak ada ni, tuan-tuan. Tidak ada halangan. Kalau ada keperluan untuk kita balik antara Maghrib dan Isyak. Tengok yang mana lebih maslahah dia. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Baik. Jadi itu yang mungkin kita terlepas pandang. Nabi balik duduk rumah antara solat itu. Berlaku peperangan, perang mulut itu, sampailah iqamat dikumandangkan. Kebetulan Abu Bakar datang dengar suara mereka berdua dan dia pun masuk campur. Dan tentu boleh baca catatan yang saya rumuskan di sini. Antaranya boleh sebagai pihak yang ketiga untuk masuk campur hal rumah tangga orang lain kalau ada keperluan, dan dengan kalau masuk campur itu menyelesaikan. Dan Nabi SAW sangat insya-Allah tuan-tuan melaksanakan dasar terbuka. Kalaulah Nabi ni orang keras, suami yang garang apa, tak ada isteri nak bergaduh depan-depan tu, kena ni lah. Tapi Nabi biar keadaan itu. Orang lain yang tolong, tak pasal-pasal, yang tolong settlekan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kata pada Nabi, Rasulullah, jomlah keluar salat.
Sumbat saja mulut mereka dengan tanah. Marah sangatlah. Marah sangat Sayyidina Abu Bakar. Dan hadis ini juga bersama hadis-hadis yang lain kita tegaskan lagi dan lagi untuk saya akan datang tuan-tuan dan untuk tuan-tuan mungkin sebahagiannya yang sudah melalui, iaitu tanggungjawab mendidik anak. Tanggungjawab mendidik anak dia tak lepas, walaupun anak kita dah berkeluarga, dah jadi ayah, dah jadi ibu, dah jadi suami, isteri orang lain, dia tak lepas. Dan ini disebut oleh dalam syarah hadis-hadis berdasarkan hadis-hadis ini, berdasarkan tindakan Sayyidina Abu Bakar dan berdasarkan tindakan Sayyidina Umar. Mereka tetap menegur tindakan isteri anak-anak mereka. Sayyidina Aisyah baik, Sayyidina Hafsah baik. Ini antara dia. Bukan kata dah duduk bawah Nabi, pandai-pandai Nabi lah nak tegur, nak baiki, senyap. Tak. Abu Bakar sendiri dia ni. Marah dia. Sumbat saja mulut mereka dengan tanah. Sayyidina Aisyah pun dah boleh kata dah gelabah dah, sudah dah lepas pada ni. Dan dia pun kata lepas nanti Nabi dah bersolat, mesti Abu Bakar datang marah aku. Mesti punya. Dan sungguhlah. Sungguh. Hadis ini juga saya berbuat satu, bukan andaian dan tanggapan. Sayyidina Abu Bakar seorang suami, bukan suami, sebagai seorang ayah yang tegas, tegas. Kita kenal dari sudut yang lain, dia lembut. Dia lembut, dia baik. Kalau solat jadi imam tu menangis. Tapi dengan anak dia tegas. Ada keadaan-keadaan dia. Kita dah jumpa sebelum pada ni, kisah dia marah anak dia, Sayyidina Aisyah. Dan ini yang kali kedua. Dan dalam buku saya yang ketiga tu, dia marah anak dia seorang lagi, Abdul Rahman bin Abi Bakr. Marah tak marah, dan anak dia boleh tahu, boleh rasa ayah dia marah ni. Tak ada ayah dia marah, dia dah lari. Dia dah lari. Sampaikan Abu Bakar, mana budak ni? Sampai menjerit macam tu. Boleh bayarlah keadaan rumah Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan, baik. Lalu dia marah Sayyidina Aisyah. Keras sekali beliau memarahinya. Qaulan syadidan, keras sekali dia marah Sayyidina Aisyah, dan antara disebut ini perbuatan kamu. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Habis hadis yang pertama. Saya ingat kita nak baca dua hadis malam ini insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, kita teruskan dulu, kemudian nanti saya buka soalan kalau ada, ringkas saja. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke hadis yang berikutnya, muka surat 63. Dia baru sampai muka surat 63. Kita masih lagi bab 1, bab kerenah. Kalau kita baca ambil sesi membaca, kita akan nampaklah keseluruhannya. Dan untuk saya, matlamat utamanya memberi gambaran kepada kita, ini rupanya realiti rumah tangga Nabi ataupun realiti kehidupan Nabi yang mungkin kita tak sangka sebelum pada ini. Saya urai, tekan lagi dan lagi tuan-tuan, supaya mengayakan kefahaman kita, pengenalan kita pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Pengajian sirah secara biasa ataupun secara kita guna kitab sirah yang macam Rahikum Makhtum yang disusun peristiwa besar itu, kita secara tak sedar kita melihat Nabi ni cerita perang saja. Badar, Uhud, gini perang saja. Walhal bukan begitu tuan-tuan. Perang itu perkara besar yang terjadi yang menentukan nasib Islam, perjuangan Nabi ya. Tapi celah antara dua peristiwa besar itu ialah ni, suasana kemasyarakatan, suasana kekeluargaan yang Nabi lalui. Dan itulah lebih untuk kita beri perhatian, kerana kehidupan kita banyaknya begitu. Bab isu perang, isu apa ni jarang, mungkin tidak ada pun. Tapi yang besarnya dalam hal masyarakat, dalam hal kekeluargaan. Lalu kita tak terlepas pandang apa yang Nabi lalui. Sayang tuan-tuan. Jadi yang kita belajar ni mudah-mudahan melengkap usaha kita itu tuan-tuan. Baik, hadis yang ni, yang berikutnya muka surat 63, tajuk dia Aisyah, Hafsah dan Zainab bersaing. Dia maaf tuan, tajuk dia jadi agak provokatif sikit. Apa nak tunjuk isteri keluarga Nabi ni teruk sangat? Bukan begitu tuan-tuan. Untuk tarik perhatian, Sayyidina Aisyah, Sayyidina Hafsah dan Sayyidatina Zainab bersaing. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ini hadis ini diceritakan oleh Sayyidina Aisyah sendiri. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Dulu
Nabi biasa beraktikaf setiap kali bulan Ramadan. Kita nak masuk dalam Ramadan tuan-tuan. InsyaAllah panjang umur kita, dapat bertemu Ramadan, dapat bersama Ramadan, dan Allah terima segala amalan kita dalam bulan Ramadan apabila Ramadan itu berlalu, insya-Allah tuan-tuan. Dan kita azam untuk iktikaf sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kecenderungan Nabi. Sayyidina Aisyah sebut Nabi masuk je Ramadan, Nabi beraktikaf. Apabila kita kumpul keseluruhan riwayat ini tuan-tuan, ada tahun-tahun Nabi tak iktikaf pun. Ada. Bukan ni. Tapi nak kata kalaulah Nabi duduk bermukim di Madinah, Nabi beraktikaf Ramadan. Tapi ada tahun-tahun Nabi tak beraktikaf. Dan ada juga Nabi duduk bermukim, tapi Nabi tak iktikaf juga Ramadan. Antara kes yang kita akan baca ini. Kana ya'takif fi kulli Ramadan. Baik. Wa idza shalla al-ghadah dakhala makanahu alladhi i'takafa fihi. Apabila selesai solat subuh, baginda pun terus masuk ke tempat i'tikaf beliau. Saya baca terjemahan terus. Kemudian Sayyidina Aisyah meminta izin untuk turut beraktikaf. Beliau mengizinkan, baginda mengizinkan, lalu beliau mendirikan khemah di dalam masjid. Kemudian Sayyidina Hafsah mendengar perkara itu, maka beliau pun membuat khemah juga. Selepas itu Sayyidatina Zainab juga mendengar hal itu. Dia pun buat khemah juga. Berapa dah khemah tuan? Khemah Nabi, khemah Sayyidina Aisyah, Hafsah, Zainab, 4 buat khemah dah. Nak usai solat subuh, saya terjemahkan ini, usai solat subuh Nabi melihat khemah-khemah tersebut. Baginda pun berkata, apa ini? Ma hadha? Fa ukhbira khabarahun. Apa ini? Lalu orang beritahu tu khemah, tak ada orang lain lah, khemah isteri Rasulullah lah juga. Lantas Nabi pun sebut, ni perkataan penting. Dan ini tuan-tuan boleh rasa kemarahan Nabi itu. Nabi kata, ma hamalahunna ala hadha albir. Nabi kata, sebab apa buat ni? Apa yang menyebabkan mereka buat benda ni? Buat kemah semua ni? Albir. Adakah pahala? Nak pahala ke ni? Nabi pun kata, anzi'uha fala araha. Cabut. Buka semua kemah tu, aku tak nak tengok. Marah Nabi tuan-tuan. Aku tak nak tengok. Fanuzi'at. Lalu kemah itu dibuka. Termasuk kemah-kemah Nabi pun. Nabi buka semua. Falam ya'takif fi Ramadan hatta ya'takaf fi akhiril ashri min Syawal. Tahun tu Nabi tak iktikaf. Lepas pada peristiwa itu, Nabi tak iktikaf langsung. Habis Ramadan Nabi tak iktikaf, dan habis Syawal, hujung Syawal baru Nabi iktikaf semula. Hadis ini saya riwayat Al-Bukhari. Imam Bukhari letak dalam kitab i'tikaf dalam bab i'tikaf pada bulan Syawal. Kita baca dulu keseluruhan cerita dia, nampak cara ringkas. Tapi sebenarnya hadis ini, kalau kita belajar hadis, belajar fiqh pula tuan-tuan, kita akan perasan ada hadis yang satu hadis tu je, tapi dia menjadi orang kata sumber rebutan. Hadis satu tu tapi hukum keluar banyak kat situ. Khilaf pun hadis yang sama, cara faham berbeza. Antaranya hadis ini. Kita cerita sikit tentang i'tikaf boleh tuan-tuan. Nak Ramadan nanti, kalau kita sebenarnya bukan kuliah kita, kuliah fiqh, tapi kita ambil orang kata ala-ala, kita sauk sikit tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pada itu tuan-tuan, kita nampak dari bab rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, ini antara kerenah yang Nabi lalui. Kadang yang Nabi nak buat pun tak boleh nak buat sebab terpaksa ambil kira hal ini. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita baca untuk kali yang kedua. Saya ada buat salinan kat sini. Baik. Apabila kita kumpulkan hadis-hadis yang pelbagai, saya buat kumpul, kita letak yang utama sahaja, dia ada perincian. Okey, Nabi buat kemah. Siapa yang buat kemah untuk Nabi? Dari orang sebut Sayyidina Aisyah. Nabi nak buat kemah, nak i'tikaf tu, nak buat kemah, yang tolong buatkan kemah untuk Nabi ialah Sayyidina Aisyah.
Dan khemah ni pula saya terjemah khemah, tapi bahasa Arab tu khibab. Dia satu khemah yang tersendiri, bukan khemah duduk kat luar tu, tak. Dia khemah dia dengan dua, dia ada sekadar ada penutup begitu. Itu khemah dia. Dan sesuai lah buat pula dalam masjid. Baik. Apabila tempatnya di mana, wallah saya tak jumpa riwayat yang menentukan kat mana Nabi buat tempat itu. Adakah di mihrab Nabi itu sendiri ataupun di hujung-hujung tempat, tak disebut. Tak jumpa tuan-tuan. Alaqalah ada satu tempat yang tertentu. Jadi selepas pada Sayyidatina Aisyah buat khemah untuk Nabi, Nabi pun mula beriktikaf di situ, duduk kat situ. Sayyidatina Aisyah pun kata nak jugalah aku pun. Dan dia minta izin dengan Nabi SAW. Nabi izinkan. Kat sini tuan-tuan dari segi hukum, untuk perkara sunat dan untuk urusan di luar rumah, kalau isteri itu duduk di rumah dia tak ni, dia kena minta izin suami. Minta izin suami. Dan Nabi bagi, untuk dia pun buat khemah. Kemudian Hafsah, fasami'at biha Hafsah. Hafsah dengar madu dia. Sayyidatina Aisyah buat kemah duduk i'tikaf dengan Nabi. Mana boleh kan? Dia pun nak jugalah. Dalam riwayat lain dia minta izin. Dia minta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi izinkan. Itu bila kita kumpul kita akan nampak Nabi izinkan. Baik. Kemudian orang ketiga, Zainab tadi. Tak ada riwayat sebut dia minta izin. Dia tengok dua madu dia, Sayyidatina Aisyah dan Hafsah ada kemah, dia pun dan dia pun buat sendiri. Itu beza dia kat situlah. Dia buat sendiri. Jadi 3 kemah. Dan kita tahu bahawa mereka ni ada unsur persaingan, unsur cemburu tu, ada unsur-unsur itu tuan-tuan. Baik. Lalu buat. Dan Nabi SAW kemudian baru sedar, tengok sedar-sedar keluar, tengok 4 buah kemah sekali dengan kemah Nabi. Dan Nabi marah tuan-tuan, sebagaimana disebut ma hamalahunna ala hadha albir, adakah kebaikan yang dicari. Dan Nabi suruh cabut semua. Kat sini ada beberapa pengajaran tuan-tuan rahmat Allah. Kadang ada ketika dan keadaan perlu patut kita tak buat satu kebaikan untuk nak elak ataupun untuk nak capai kebaikan yang lain. I'tikaf, tuan-tuan, tidak ada Nabi buat tak ada. Tapi di sana ada pertimbangan lain. Apabila Nabi tengok keadaan ini, kalau buat jadi benda lain pula. Lalu Nabi tak buat. Ini ulama hurai, saya pun baru baca tadi. Sebab dia akan membawa lagi menyusah. Kat sini ada hukum dia tuan-tuan. Masjid umum, tempat umum. Lalu apabila ada personal begini, seorang tak apa lagi, 2 orang tiba, nanti 4-5 orang pun dia akan jadi masjid itu sempit, dia orang pakat tiru apa semua, dia jadi menyusahkan, lalu ditinggalkan tuan-tuan. Ini benda penting dan mengingatkan kita lagi dan lagi dalam ibadah. Tentu jangan kita terlepas pandang, dia bukan soal aku nak menghadap Allah Subhanahu Taala, aku tak kira orang lain. Tidak begitu tuan-tuan. Tetap kena jaga hati, kena jaga hubungan dengan manusia. Ini sangat-sangat penting. Contoh bab parking kereta, bab apa yang saya duk buat pengalaman, solat Jumaat kita masa kerja. Orang tu dah parking, dah tahu dia datang lambat parking. Parking, kemudian dia keluar lambat. Marah orang tuan. Dia keluar lambat, dia tunggu. Kereta nak keluar tak boleh sebab dia parking. Dan biasa sebab apa tuan? Dia marah orang balik. Orang nak doa dulu apa semua. Tak kena, fiqah tu kena ada. Sama lah juga kalau tuan-tuan solat di surau, di mall, di apa. Ni saya tengok depan mata sendiri, kawan saya pergi di Loyat. Zaman belajar tu kena marah kat orang Arab. Dia marah balik, dia tak puas hati. Tapi betul yang orang marah dia lah. Di tempat awam sebegitu, masuk waktu, awak solat awak solat. Lepas bagi salam, tu orang duk menunggu ramai dah. Duk menunggu ramai, dia dah lagi zikir, dah lagi doa. Ada lagi. Marah orang Arab di belakang tu. Apa-apa marah. Dia marah balik, dia rasa dia benar. Tak, tuan-tuan. Jadi kena ambil kira dalam hal ini. Kita beribadah menghadap Allah Subhanahu Taala tapi tanpa menyebabkan menyusahkan orang lain. Dan ini prinsip secara umum Nabi ajar dari sini tuan-tuan. Itu satu. Yang kedua, boleh tak ada kemungkinan tak orang melakukan ibadah dalam keadaan salah? Faham yang aku buat ni baik. Boleh tuan-tuan. Sebagaimana isteri Nabi,
Mereka beriktikaf apa semua ni dengan anggapan Nabi buat aku ini benda baik. Nah, itu Nabi kata tadi, albir, adakah kebaikan pahala mereka nak ni? Betul niat pahala tapi salah faham tu berlaku. Awak nak buat pahala tapi sama-sama buat susahkan orang lain ni gini-gini ni tuan-tuan. Jadi hari ni penting fiqh ibadah ini. Dia tak payah pun. Tapi kena ada ilmu lah, kena ada prinsip tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saya nak sebut sikit, semalam duduk bincang di tempat lain. Di sini tidak ada lah alhamdulillah. Tapi di tempat-tempat saya mengajar tempat lain dah jadi itu akan jadi kebiasaan, iaitu baca surah Al-Mulk selepas solat Isyak. Selepas solat Isyak baca surah Al-Mulk. Orang tanya boleh tak ustaz gini-gini. Kita tahu baca surah Al-Mulk itu ada fadilat tersendiri, dibaca sebelum tidur dan sebagainya kan. Cuma sekarang nak diinstitusikan, nak dibiasakan, dibuat di masjid lepas solat Isyak atas asas nak biasa, nak mendidik. Secara umum atas asas tidak ada masalah. Okey. Tapi tadi kita sebut ada prinsip-prinsip dia. Ada tempat, kebetulan semalam tempat saya mengajar, apabila dia nak buat macam tu, tuan-tuan, apa yang dia buat? Lepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, istighfar sekejap. Terus, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Terus baca surah Al-Kahfi, Al-Mulk. Saya share peribadi kata, ni tak kena tuan-tuan. Kita dalam ibadah, dia ada yang sunnah yang Nabi ajar, yang ni. Ibadah dia umum, kita nak buat berapa lama, nak zikir sejam, 2 jam lepas solat pun tak kisahlah. Tapi dia ada mana yang utama dan lebih utama. Apa zikir selepas solat yang Nabi ajar, yang Nabi rutinkan, yang tu kita buat dulu. Nah, kita nak tambah yang lain terpulang. Tapi selepas pada tu lah kan. Jangan yang ni ada fadilat Nabi buat, Nabi ni. Timbul kita tolak yang ni, aku nak buat yang ni. Tak kena dah kita. Tak kena. Itu kalau tempat nak buat, boleh nak buat tu. Atau rasa nak didik, nak bagi tahu masyarakat kita sebenarnya kalau balik rumah nanti buat ini yang kena buat. Tak apa. Tapi tak kena kalau kita mengambil yang bukan sunnah itu, kita mengambil tempat yang sunnah. Itu yang tak kena. Nak buat boleh lepas pada zikir yang biasa kita ni, zikir subhanallah 30 kali. Selesai yang tu. Bahkan kalau nak doa pun buat lepas doa tu, baru buat. Lepas tu dia orang kata pula, kalau buat kalau tunggu lama je tu tak amailah pula yang ikut. Itu dia punya ni. Nah, nak ikut-ikutlah, tak ikut tak apa. Nak kata tu ada prinsip dia, ada utama dan lebih utama. Sama juga doa tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Benda kecil je ni, tak ada, bukan nak kata apa bid'ah buat tak ni, bukan, tapi dengan kita tahu tu prinsip dia, kita membentuk cara kita bertindak tuan-tuan rahmati Allah. Sama juga doa. Doa tempat yang utama kita kena letakkan tumpuan untuk kita berdoa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat tuan. Dalam solat. Pada kurang ada 7 tempat dalam solat yang kita kena letakkan tumpuan sebagai berdoa. Nak hujung-hujung tamat dalam sujud itu. Kita solat berjemaah payahlah kan. Sujud itu. Kemudian ba'da tasyahud qabla salam. Hujung solat itu fi duburis salah, Nabi sebut jangan tinggal. Doa duburis salah, di hujung solat, iaitu di antara selepas tasyahud dan sebelum salam. Kat situ doa kita paling lama kita nak ni. Tapi sekali lagi kita sebut tadi, apabila solat berjemaah tak sempatlah kita nak buat, kita ikut imam. Tak apa. Tapi yang kita tengok perhatian dia apabila kita solat sunat. Apabila kita solat sunat, dengan kita tahu bahawa tempat sebenarnya ialah dalam solat itu, tuan-tuan, masukkan doa tuan-tuan yang tuan-tuan pegang rutin tuan-tuan dalam solat. Tuan-tuan solat sunat tu, tuan-tuan lama time sujud, tuan-tuan lama time duduk tahiyat itu, tuan doa dalam tu. Nah. Lalu lepas bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tuan-tuan rasa tak puas nak ulang balik doa tu, tak apalah. Buatlah. Itu dah orang kata tambahan. Tapi yang sayangnya apabila waktu yang afdal doa tu kita lepas, kan? Kita bagi salam, kita doa selepas pada tu. Tak salah, bukan kata salah tuan-tuan, bukan. Tapi kita tahu tadi yang waktu afdalnya bagaimana kita akan bertindaklah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masa lagi? Sebenarnya banyak poin pasal i'tikaf ini. Saya nak bagi gambaran bagaimana hadis yang sama ini jadi khilaf. Tuan-tuan rahmati Allah. Baik.
I'tikaf, contoh beberapa persoalan. Apa hukum apabila orang tu niat i'tikaf, kemudian dia cancel i'tikaf dia tu sebagai Nabi? Adakah wajib qada ataupun tidak? Hadis yang sama ulama khilaf. Berdasarkan hadis sama kata wajib qada. Dan hadis yang sama juga menjadi hujah kata tidak wajib qada. Menarik tuan-tuan. Yang mengatakan wajib qada antara mazhab Maliki dan sebagainya, dia kata hadis ni tengok Nabi ganti. Nabi ganti. Asal Nabi i'tikaf tu tak jadi, Nabi ganti Syawal tuan-tuan. Kita mazhab Syafi'i mengatakan hadis sama menunjukkan tak wajib qada. Sebab Nabi tak suruh, tak ada riwayat kumpul-kumpul, tak ada riwayat apa Nabi arahkan isteri Nabi yang i'tikaf ni untuk ganti. Tak ada. Jadi hadis yang sama menjadi asas. Tak juga. Menarik. Pilih yang mana itu perbincangan yang lain lah tuan-tuan Allah. Itu satu. Yang kedua, dari segi waktu. Dari segi waktu untuk beriktikaf, daripada hadis ini sebagai ulama mengatakan iktikaf itu dipanggil aqal muddah, tempoh paling singkat. Iktikaf sebenar-benar ni berapa tuan-tuan? Berdasarkan hadis ini dan ada lain, dia kata iktikaf tu mesti seharian. Sebab Nabi mula iktikaf selepas solat subuh berdasarkan hadis ini. Tapi kita mazhab Syafi'i tak cukup seketika pun dah ni tuan-tuan. Dan sebelum pada itu lagi ialah apa sebenarnya iktikaf? Al-i'tikaf ini kita iqamah, kita duduk di masjid biniyatin taqarrub ila Allah, dengan niat mendekatkan diri pada Allah SWT. Itulah i'tikaf. Soalan yang lebih besar sebelum tu ialah masjid tu apa? Mana tentukan masjid? Dan ini di tempat kita ada isu sikit lah. Ada tempat saya mengajar di Shah Alam, beberapa pertemuan yang lepas, mereka tanya, Ustaz, boleh tak ni i'tikaf di surau kami ni? Surau tu surau Jumaat. Dia rujuk pihak berkuasa. Dia kata tak boleh. Sebab yang dibolehkan i'tikaf ialah masjid. Yang kita ni surau. Ustaz macam mana? Tanya pandangan. Macam mana? Ustaz macam mana? Kita pun jawab lah, dah itu authority, kena ikut-ikut lah. Tapi kita jangan duk tunjuk nak lawan. Kami tak percaya, kami nak buat. Tak apa. Tapi nak beramal sendiri, beramal lah. Bagi saya, wallahu alam, saya kata masjid yang disebutkan masjid itu bukan soalnya nama, mesti nama masjid. Kalau bukan nama masjid, surau, balasah, dia tak jadi masjid. Bukan soal itu. Dan bukan juga soal binaan. Dia mesti besar sekian, dibuat kayu. Bukan. Tak kira dia kayu ke, apa plastik ke, kontainer ke apa. Tapi lekat hukum masjid, dia masjid. Apa itu masjid? Iaitu satu tempat khusus yang dibuat, yang diadakan salat berjemaah 5 waktu dan diazan. Itu masjid. Ada jemaah tetap, ada azan dikumandangkan, dan itu tempat khusus dibuat itu dia masjid. Apabila dia jadi masjid, maka tertakluklah segala hukum hakam masjid. Tidak boleh, yang bagi tahu boleh i'tikaf, boleh sunat tahiyatul masjid dan sebagainya, tanpa melihat kepada tadi surau ke apa semua. Wallah, itu secara saya punya pandangan. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, saya nak berhenti setakat ini. Saya buka soalan kalau ada. Minta maaf tuan-tuan, terlewat. Ada soalan? Saya? Aha. Aha. Itulah dia punya kesan dia. Kalau Haji pegang pada soalan, jelas tuan-tuan, tempat kita ni ada dilaksanakan solat berjemaah, diazankan. Kalau kira pada ukuran saya pegang, ialah masjid. Apabila sebut dalam masjid, maka terlaksanalah segala hukum hakam berkaitan masjid itu. Boleh tahiyatul masjid, boleh i'tikaf, boleh semua. Begitu. Tapi kalau tanya orang lain, yang ustaz lain yang mungkin dia kata tak, ini nama pun dewan. Contohlah kata dewan, bukan masjid, bukan, maka kata tak boleh lah. Wallahu alam. Jadi atas amalan masing-masing lah tuan-tuan rahmatullah. Ya. Kalau saya kita ambil, kita niat jadikan sebagai masjid. Dan apa lagi, iaitu sebelum kita duduk, sampai pertama kali kita sampai tempat ni, sebelum duduk kita solat tahiyatul masjid. Sebab ni tempat yang khusus. Wallahu alam. Ada soalan? Betul? Betul? Jual beli itu pula ada hukum lah, khilaf dan sebagainya. Betul? Soalan ni? Lailatul Qadar.
Tak tahu. Haji kita tanya malam Lailatul Qadar bagaimana cara mencarinya. Saya tak tahu, saya tak ada jawab. Betul. 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 Wajib cari tu, insya-Allah. Betul. Betul. Atas kesungguhan sendiri yang insya-Allah Ramadan ni baguslah sembang hal ini, kita nak menyambut Ramadan nanti tuan-tuan, insya-Allah, dan Allah menilai kesungguhan kita masing-masing, tuan-tuan rahmat Allah. Tuan-tuan jangan ada orang tak sempat solat tarawih, tak sempat apa pun bulan Ramadan. Dan kita jangan ada anggapan, "Uish, teruknya dia." Tak. Boleh jadi pahala dia lebih besar daripada kita. Masa tu dia tengah urus orang apa on call. Ada sahabat saya ada satu tahun tuan-tuan dia tak empat tarawih. Masa tu dia tengah housemanship on call. Memang duduk masjid. Saya kata Allah, sedihlah dia cerita. Tapi kita dengar dia cerita tu, boleh jadi pahala dia lebih besar daripada kita. Dia nak sangat tapi tak boleh pergi. Kita tak tahu keadaan tuan-tuan. Allah Akbar. Ada soalan lain? Ya, soalan? Kalau tidak ada, kita berhenti setakat ini. Mudah-mudahan tuan-tuan rahmat Allah bermanfaat pengajian kita malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.